Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih kepada anda yang memilih untuk bersama dengan kami di Malaysia petang ini. Anda bersama saya Ifah Hazim, dan sempena bulan Syawal ni kita bawakan satu topik yang berbeza dari episod-episod yang lain. Pastinya kita akan memfokuskan kepada apa yang akan berlaku sepanjang bulan Syawal ni. Pastinya antara yang menjadi tumpuan kita adalah jalan raya ataupun keselamatan kita, ataupun apa sahaja yang melibatkan rakyat-rakyat yang mungkin akan pergi menggunakan jalan raya, nak pergi menziarahi sanak saudara sempena bulan Syawal ini. Dengan itu kita membawakan satu tajuk, Selamat Hari Raya, Selamat di Jalan Raya, dan kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa bersama dengan saya hari ini, iaitu Profesor Dr. Kulantayan Casey Mani selaku daripada Jabatan Kesihatan Komuniti UPM, selaku ahli tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Apa khabar, Doktor? Baik, apa khabar? Selamat Hari Raya, Doktor. Ya, terima kasih. Selamat Raya juga. Tapi Doktor, sayang hari ini tak pakai baju raya? Ya, terlepas hari ini. Kalau tak, kita boleh matching-matching hari ini. Okey, Doktor, kalau kita ikutkan mengenai apa yang berlaku di Malaysia ini, Polisi Diraja Malaysia PDRM melaksanakan penguatkuasaan OP Selamat 22 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 2024 bermula daripada 8 hingga 13 April di seluruh negara. Dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ pula melaksanakan 3 operasi khas sempena sambutan Aidilfitri bermula 1 hingga 20 April. Jadi antara operasi tersebut membabitkan larangan kenderaan, perdagangan dan untuk mereka berada di jalan raya selama 2 hari sebelum dan juga 2 hari selepas raya. Jadi selain untuk mengelak risiko kemalangan maut, penguatkuasaan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran serta tidak mengganggu lalu lintas musim perayaan. Jadi kita nak bincangkan mengenai topik ini, jalan raya. Saya pasti Doktor, saya dengar cerita pergi dari interview ke satu interview untuk bercakap mengenai ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Doktor kerana bersama dengan kami hari ini. Dan untuk soalan pertama saya nak tanyakan kepada Doktor, kesan penguatkuasaan kepada pemanduan seperti apa yang kita cakap tadi daripada JPJ, PDRM dan sebagainya. Kesan penguatkuasaan kepada pemanduan sepanjang jalan raya untuk musim Syawal ini. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat penguatkuasaan ni, dia cukup penting. Dia kita kena lihat penguatkuasaan ni sebagai bertemakan keselamatan. Okey, that means kita buat aktiviti penguatkuasaan dengan niat untuk mengubah daripada amalan tak selamat kepada amalan selamat. Contohnya, kalau daripada dulu kalau kita bawa laju, penguatkuasaan tersebut akan mengubah kepada mematuhi had laju. Kalau tak pakai tali pinggang geledah kepada pakai tali pinggang geledah. So itu dia punya niat dia, kan? So kalau kita lihat kalau kita lihat daripada skop tersebut, apabila kita nampak ada aktiviti penguatkuasaan, yang kita tahu pastinya kita dapat mengubah amalan seseorang, kan? Dengan serta-merta. Betul. Nampak je roadblock, serta-merta amalan tersebut berubah. Cuma cabaran dia ialah kita nak sustain tu yang agak susah. Betul. Kadang-kadang bila dah lepas roadblock, ada kemungkinan ada sekumpulan yang akan balik kepada amalan lama. Betul. Yang tak selamat. So kelebihan penguatkuasaan ialah kita dapat pulangan serta-merta, tapi cabaran dia ialah dia tak sustain. Tapi kalau kita banding dengan aktiviti pendidikan contohnya, pendidikan bila kita bagi dari segi awareness, kesedaran, cuma dia punya efek dia lambat sedikit, tapi dia sustain. Sekali dia dah ubah disebabkan dia faham ke apa semua, kemudian dia dah jadi budaya dia, kemudian dia sustain. So kalau kita nak dapat satu pulangan yang baik daripada skop ni, kalau kita dapat combine dua-dua, pendidikan pun kita masuk, penguatkuasaan pun kita masuk. Itu satu. Kedua ialah kalau kita boleh tambah dari segi kepelbagaian penguatkuasaan. Itulah dari segi yang saya nampak yang akan bantu dari segi untuk mendapat pulangan yang lebih baik. Contohnya ialah sekarang aktiviti penguatkuasaan ialah menggunakan human. Okay, that's fine. That means kita ada bilangan polis dan bilangan JPJ yang membantu. That's itu satu. Kemudian ditambah juga mereka juga ada kamera juga, bagus juga. Cuma kalau kita dapat tambah bilangan kamera, okay, saya rasa lebih ramai lagi orang kita dapat ubah amalan dia. Okay? Sebab bila kita nampak polis pun kita ubah amalan kita, nampak kamera pun kita ubah juga amalan kita, kan. Itu so yang pertama human tambah, kedua dari segi kamera pun tambah, yang ketiga kita nampak sebelum ni pun pihak PDRM ada pernah introduce drone. Okay. So bila kita nampak drone pun ada efek dia juga. Okay. Dulu pernah PDRM introduce drone untuk detect orang yang menggunakan laluan kecemasan. Okay. So janji ada lebih kita kata more eyes watching, lebih orang yang melihat, memantau kita, terus amalan kita berubah daripada tak selamat kepada selamat. Okay. So di samping itu yang saya nampak ialah satu lagi kaedah ialah daripada
people kepada people, pengguna kepada pengguna, iaitu dashcam. Kalau ada lebih dash camera, bermaksud lebih banyak pemantauan yang berlaku. Betul. Okay? Kemudian kalau ada orang yang kita dapati berlaku too many violence, kemudian bila dia sharing, okay, dan saya rasa bila ada dash camera banyak dan orang tahu banyak lagi orang yang melihat dia, saya rasa itu juga akan bantu dari segi mengubah amalan daripada tak selamat kepada selamat. Okey, doktor, kalau kita bercakap mengenai risiko kemenangan yang akan terjadi selalunya adalah melibatkan apabila ada trailer dan lori dan sebagainya. Disebabkan itu dia ada PDRM ada membuat satu operasi untuk meletakkan satu larangan kenderaan perdagangan untuk bergerak 2 hari sebelum dan juga 2 hari selepas raya. Jadi apa antara peranan majikan dalam masa seperti ini? Okey, kalau kita lihat risiko kemalangan jalan raya ini dia datang daripada semua jenis kenderaan. Okay? So semua jenis kenderaan janji dia berada di atas jalan raya, maka dia ada risiko dia sendiri. Okay? Risiko dia sendiri. So yang saya nampak di sini ialah pihak majikan mempunyai satu peranan yang cukup kuat. Kalau kita nak buat satu perubahan yang besar, mulai tahun ni ke apa, selalunya kita membebankan pihak kerajaan saja dalam isu ini. Kalau sepatutnya dia macam ni, kita kena lihat keselamatan jalan raya ni adalah tanggungjawab bersama. Sepatutnya semua pihak perlu terlibat. Dan salah satu sektor utama ialah pihak majikan. Sebagai contoh, jika pihak majikan dia dapat jaga pekerja dia saja, katakan company A dia ada pekerja dia katakan 10 orang. Kalau dia jaga pekerja dia saja, katakan dia pun bagi dia punya message, nasihat, kata untuk musim perayaan ni pastikan anda tak bawa laju, anda pakai tali pinggang keledar, anda menggunakan topi keledar, semua peraturan anda ikut, dan kalau boleh kita nak pastikan semua pekerja kita tak terlibat dalam kemalangan. And ini possible sebab dia jaga 10 orang saja. Jaga 10 orang saja untuk satu tempoh 2 minggu saja, kan? So this is possible. So and then pekerja pula bila dia dapat message dan arahan daripada majikan, dia punya respon lain. Sebab dia tahu majikan kenal saya. Nanti saya pun kenal dia, lepas tu saya pun akan jumpa dia setiap hari. Kalau saya terlibat dalam kemalangan, dia tahu. And then cuba bayangkan, dia dah pesan dah awal, kemudian kalau saya terlibat juga ada efek. So saya nampak kalau majikan memainkan peranan mengangkat agenda keselamatan lebih tinggi dalam dia punya business model, pekerja akan respon seiringan. Kan? Sama juga mana-mana majikan yang ada 50 pekerja ke ataupun yang ada rangkaian seluruh negeri. Ada banyak mengikut industri. Katakan industri perbankan. Dia ada branch dia banyak satu negara kan. Kalau dia juga boleh put in the effort. So industri perbankan, katakan industri manufacturing, industri shopping, banyak yang ada rangkaian-rangkaian ni. So satu kumpulan besar populasi negara sudah pun bawah kawalan. So and then dia win-win situation di sini sebab kalau pekerja selamat, dia dapat teruskan kerja, tak ada absenteeism daripada tempat kerja. And then kilang pun untung sebab tak perlu bayar pampasan apa-apa. Kan? So dari segi untuk pekerja pun kualiti hidup dia kekal, very good sebab tak ada kemalangan. Mungkin pada satu masa for over time period, long time period, mungkin majikan boleh reward juga mana-mana pekerja yang betul, yang very very clean and very safe driver, yang mengangkat nama company dia. So atas skop ni saya cadangkan kalau pihak majikan boleh membawa satu tema visi sifar kemalangan di kalangan pekerja dia saja dengan visi sifar saman trafik. Kita cuba untuk 2 minggu, kalau berjaya, apa salahnya kita anjakkan dia untuk sepanjang tahun. Right. Saya sebenarnya sangat suka dengan apa yang diperkatakan oleh doktor, visi sifar kemalangan dan visi sifar saman trafik. Saman trafik, dan itu adalah saya rasa dua kebimbangan bagi pastinya untuk majikan-majikan, dan bukan sahaja mereka, malah ahli keluarga yang mungkin menunggu kepulangan mereka yang tersayang itu. Baik, kita nak bercakap mengenai risiko pula doktor. Risiko untuk perjalanan dalam bandar. Bagaimana kalau risiko, kalau kita bercakap banyaknya kalau di musim raya ini mereka bergerak keluar bandar, tetapi risiko dalam bandar pula bagaimana doktor? Yang saya nampak ni kita ada actually 2 jenis trip. Satu ialah trip antara bandar, and selalu fokus kita ialah lebih kepada trip antara bandar. Contohnya katakanlah daripada Kuala Lumpur nak balik ke Perak ke, balik ke Kelantan ke, balik Johor kan. So trip antara bandar ni, ini of course dia ada risiko dia banyak sebab kita akan masuk ataupun kita akan guna kemudahan, pelbagai jenis kemudahan yang berbeza. Kita akan mula dengan mungkin
jalan bandaran, kemudian masuk ke lebuh raya, kemudian sampai ke jalan bandaran. So pelbagai jenis kemudahan yang berbeza. Betul. Tapi yang kita mungkin terlepas pandang ialah selepas dah sampai ke halaman kampung, untuk beberapa hari selepas itu, mungkin 3 hari apa kita kat di kampung, kita menjadi pengguna jalan-jalan tempatan. Dan sebarang kemalangan dalam tempoh tersebut juga dikira masuk. Betul. Dan risiko kita pun ada di fasa 2 ni. Tapi kebanyakan masa kita tumpu di fasa 1. So saya minta ialah jangan lupa risiko kekal ada juga di jalan tempatan. Betul. Okey. So kalau kita dapat pastikan semua pengguna jalan raya di samping memberi penumpuan sepenuhnya untuk fasa pertama antara bandar, tapi fokus juga dalam bandar. Jenis risiko dekat jalan bandar ialah kita kena ingat jalan bandar ni penduduk tempatan dia biasa dengan bilangan trafik yang kurang. Betul. Pada hari biasa kan. Betul. So masuk musim raya, influx masuk trafik luar banyak. Betul. Berapa kali ganda. So ini akan sedikit mengganggu corak pattern untuk dari segi penduduk tempatan. Betul. Okey, that means aktiviti harian dia kena ubah sekarang. Betul. Dia tak boleh amalkan aktiviti harian yang sama sebab sekarang dah ada risiko. Dulu mungkin dia mudah dia nak lintas jalan daripada mungkin dia ada satu rumah kat sini dia nak pergi ke sebelah sana. Tapi sekarang tak boleh, bilangan trafik banyak. Betul. So dia kena juga peka dengan keadaan tersebut. Satu. Kedua ialah dari segi kita yang dah balik ni, okey, bila kita balik secara family, kemudian satu family yang besar yang akan berkumpul kat sana, anak-anak pun jumpa sepupu-sepupu semua kan. So di sinilah mula risiko dia. Saya bagi satu senario. Sepupu dah balik, anak-anak muda mungkin belum ada lesen lagi untuk menggunakan motosikal ke kereta ke apa contoh. Dari segi aktiviti yang ada di halaman kampung, jumpa motosikal, nampak ada motosikal kat kampung, perasaan ingin mencuba tu ada. Betul. Sebab dah ada banyak sepupu kan. Perasaan berani tu lebih sebab bilangan kita ramai sekarang. Betul. So mulalah percubaan menggunakan satu mod pengangkutan yang belum pernah dicuba oleh bilangan orang yang ramai sebab sepupu ramai. So mungkin naik tu kadang-kadang 3 orang naik motor kan. Betul, nak meriah dia lagi kan. Tak ada lesen, tak ada skill apa, dan menggunakan motosikal di satu kawasan yang mereka tidak biasa. Tidak biasa, betul. And then bila naik motosikal 3 orang ni, peluang nak pakai topi keledar pun kurang. Betul. Pasal dah kapasiti lebih kan. Betul. And then dia kena bawa laju baru dia ada keseimbangan. Pasal lebih passenger. Betul. So sekarang pelbagai risiko bertambah dalam situasi ini. Betul. Okey, dan kemungkinan besar dia akan berakhir sebagai kemalangan maut. Itu yang kita kena elak. Kan? Okay. So saya minta kepada anak-anak muda jangan menggunakan mana-mana kenderaan tanpa ada lesen sebab anda tidak dilatih lagi. Betul. Itu yang pertama, dan jangan langgar mana-mana peraturan. Itu betul. Tapi mesej yang utama sekarang ialah kepada orang dewasa ataupun orang tua supaya kita tidak menghalalkan penggunaan tersebut. Kita tidak menggalakkan satu, dan kedua tidak membenarkan juga penggunaan mana-mana kenderaan tanpa lesen kepada anak-anak ni. Itu senario dia. Satu lagi senario yang kemungkinan berlaku di jalan tempatan ni ialah di traffic light, di lampu isyarat, itu merupakan satu lokasi yang mempunyai risiko tinggi. Kenapa dia risiko tinggi ialah sebab dia ada satu peluang untuk langgar depan ataupun langgar sisi andai kata ada orang yang melanggar peraturan lampu isyarat. Kalau semua ikut peraturan lampu isyarat tak ada masalah. Bila ada orang langgar lampu isyarat, bermaksud dua arah laluan bergerak serentak. So sama ada dia langgar depan ataupun dia akan langgar sisi. Betul. Dalam semua jenis pelanggaran yang paling berisiko ialah langgar depan ataupun langgar sisi. Ini yang kita kena elak. So inilah yang akan berlaku di persimpangan lampu isyarat jika kita tak ikut lampu isyarat. So permintaan di sini ialah tolong pastikan kita mematuhi peraturan lampu isyarat. Kan? Satu. Dan lebih baik ialah kalau di tempat lampu isyarat tu, sebaik mungkin di bahagian depan tu kita bagilah motosikal. Kita bagilah ruang kosong depan tu untuk motosikal saja dulu. Supaya bila lampu tu tukar jadi warna hijau, biarlah motosikal yang bergerak dahulu. Betul. Supaya ada satu ruang yang selamat di antara motosikal dengan kenderaan-kenderaan lain. Sebab kita kena ingat motosikal ni dia satu mod pengangkutan yang berisiko lebih secara relatif dengan orang lain sebab dia tak ada sebarang lapisan perlindungan. Dia terdedah. Orang lain yang duduk dalam kereta ni ada satu lapisan kan? Betul. Grup ni tak ada lapisan.
So biarlah dia bergerak dahulu supaya at least untuk seketika ataupun untuk beberapa meter ke apa, dia masih selamat. Ya, itu permintaan. Okey, kalau kita nak rangkumkan sebenarnya untuk semua yang menonton ini pastinya perlu mematuhi peraturan, kerana peraturan itu diadakan ada sebabnya. Jadi pastinya untuk mengelak kemalangan jiwa, kita tak nak ada perkara-perkara seperti ini yang akan berlaku terutamanya pada musim perayaan seperti Aidilfitri ini. Baik, kalau kita nak bercakap dari segi pemanduan pula, apa antara gangguan ketika memandu yang perlu diberi perhatian, Doktor? Okey. Satu gangguan ialah gangguan di luar kawalan kita yang kemungkinan besar akan berlaku disebabkan perjalanan jauh. Okay, so kita kena ingat time musim raya ni trip perjalanan lebih masa daripada hari biasa. Itu kita kena prepare. So kalau kita dah prepare awal dari segi mental, kita boleh terima supaya kita tak stres. Yang kita bimbang takut stres. Kan? So yang pertama confirm bila dia akan mengambil masa yang lebih, bermaksud isu mengantuk akan wujud. Isu badan letih akan wujud. Tambahan lagi dengan keadaan cuaca sekarang yang panas, dia bila cuaca panas, badan cepat letih dan lesu. Dan ini membawa maksud kita tidak mampu memberi tumpuan sepenuhnya kepada jalan dan juga kepada kenderaan kita. So there is a drop there. Okay. Salah satu cara untuk menanganinya ialah untuk pastikan kita ada cukup tidur. Kita panggil sleep quantity. Kuantiti tidur tu kena cukup. Dan kualiti tidur. So kuantiti tidur ni ialah, maksud saya ialah 6 hingga 8 jam tidur sehari untuk 3 hari sebelum tarik perjalanan. Minimum 3 hari sebelum tarik perjalanan. Kita tak boleh sehari sebelum. Kalau sehari sebelum, tapi katakan 2-3 hari sebelum tu tak cukup, dia apa akan berlaku ni, kita ada hutang tertidur. Dia panggil sleep debt. And sleep debt ni, hutang ni kita tak boleh selesaikan dalam sehari tu. Dia memang akan tertangguh juga. So sebab tu kita minta 3 hari sebelum tarik perjalanan kepada semua pengguna jalan raya di luar ialah pastikan anda cukup tidur dan pastikan kualiti tidur itu pun penting. Kemudian barulah anda bersedia untuk memandu. Dan semasa memandu pun maksimum kita boleh teruskan perjalanan tanpa berhenti ialah selama 4 jam. Itu yang kajian tunjuk. Sebab lepas 4 jam, sebaik mungkin kita berhenti di tempat yang selamat untuk berehat, dan sebaik mungkin keluar daripada kereta. Bukan saja pemandu, seluruh penumpang keluar daripada kereta, berjalan dulu, kemudian ambil pengudaran luar. Dia kena berjalan sebab kita dah statik duduk dari satu tempat. Kemudian kalau dah lepas tu, kalau rasa mengantuk lagi, the best is tidurlah. Selesaikan masalah tu. Sebab itu cabaran dia kan. Selesaikan masalah tersebut. Tidur lebih kurang 20 minit ke 30 minit. Jadi kita panggil power nap. So lepas tidur tu dah rasa hilang dah. Dah rasa dah segar, baru teruskan perjalanan. Sebab kita kena jelas, matlamat kita ialah nak sampai dengan selamat. Jangan sekali-sekala letak matlamat nak sampai awal. Jangan, bahaya. Sebab bukan saja anda membahayakan diri anda membahayakan semua penumpang lain yang berharap pada anda dan juga pengguna lain, kenderaan-kenderaan lain yang berkongsi sistem jalan yang sama pada waktu yang sama kan. Dia isu mengantuk ni, bagaimana saya nak tahu saya mengantuk? Dia ada 3 simptom yang cepat. Pertama ialah bila saya gagal nak kawal kenderaan saya dalam lane saya, tanpa disedari kereta saya dah mula makan lorong kanan atau mula makan lorong kiri. Itu petanda pertama, simptom pertama. Simptom kedua ialah saya tahu, katakan saya nak balik ke Perak ke apa, saya tahu saya kena exit contohnya kat Teluk Intan contohnya. Tapi masa perjalanan saya terlupa pula saya kena exit kat mana. Dia boleh terlupa. Itu another symptom. Ketiga is saya tahu saya kena exit kat Teluk Intan, tapi saya miss exit. Tengok dah Teluk Intan, tahu kena exit tapi masih boleh miss. 3 simptom ni. Kalau nak ditambah dengan teknologi, mudah. Dalam apps telefon ni kita boleh download secara free. Ada apps yang kait dengan fatigue, sleepiness ke apa, dan lepas download kita letak di depan driver. Dia akan based on eyeball movement, and then dia dapat tengok kita mengantuk ke tak. Bila mengantuk dia akan bunyi. Ada 4 cara ni untuk membantu kita detect kita ni mengantuk ke tak. Dan kalau dah mengantuk, terus bergerak ke tempat yang selamat ni. Jangan pula parking tepi jalan pula, itu bahaya pula. Kan maksudnya masuk R&R dan R&R ke petrol station ke apa. Jangan ingat tepi jalan tu selamat, sebab kenderaan yang kat belakang dia tak tahu kenderaan kita depan tu kenderaan yang bergerak ataupun kenderaan yang parking. Sehinggalah bila dia dah rapat dengan kita, baru dia perasan rupa-rupanya kenderaan ni tak bergerak. Tapi dah terlewat dah. Pasal kelajuan dia
untuk kalau ditekan brek pun dia memerlukan satu jarak dan masa untuk memberhentikan kenderaan. So itu cabarannya. Jadi itu akan membuatkan ada satu lagi kemalangan yang mungkin kita tak ingini lepas ini. Okey, pentingnya memandu mengikut had laju yang sepatutnya, doktor. Ya, had laju itulah paling penting. Kalau puan tanya saya dalam banyak intervensi mana yang akan beri kita pulangan cukup tinggi, iaitu intervensi kurangkan kelajuan. 1 kilometer kalau kita kurangkan kelajuan 1 kilometer per hour, kita dapat pengurangan kemalangan sebanyak 3%. Okay. Cuba bayangkan, baru-baru ni Kementerian Kerja Raya umum pengurangan had limit 10 km per jam. Itulah tujuan dia. Impak dia ada tinggi. Kan? Lagi saya nak bagi puan pada dia punya kepentingan. Kalau kemalangan berlaku pada 90 km per jam, ibarat dia sama dengan jatuh daripada tingkat 10. So cuba bayangkan, apakah peluang untuk kita survive kalau kita jatuh daripada tingkat 10? Sangat tipis. So samalah juga dengan kalau kemalangan berlaku pada point dia 90 km per jam. Itulah dia punya dia. Satu lagi lah kenapa kita kata jangan bawa dengan laju lah, sebab bila kita bawa dengan laju, kita memerlukan satu jarak yang lebih untuk membolehkan kenderaan kita berhenti. Betul. Saya bagi contoh, kalau saya bawa 50 km per jam, ada kecemasan di depan saya tekan brek, saya memerlukan hanya 27 meter untuk berhenti. Tapi kalau saya bawa pada 80 km per jam dan ada kecemasan saya tekan brek, saya memerlukan 57 meter untuk berhenti. So dalam 57 meter, kalau ada kenderaan lain, saya tak boleh elak kemalangan. Betul. So ada sebab kenapa kita minta untuk dikurangkan kelajuan. So kalau semua pengguna jalan raya dapat mematuhi had laju satu, kemudian kalau boleh kurangkan lagi daripada had laju yang ditetapkan, lagi baik. Betul. Kita pun selamat, orang lain pun selamat. Betul. Dan macam apa yang doktor katakan tadi, kita bukan nak balik dengan cepat, tapi kita nak balik dengan selamat pastinya. Okey, kita tak ada banyak masa sebenarnya, kurang daripada 4 minit, tapi kita boleh lagi bertanya kepada doktor. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit secara ringkas peranan operator lebuh raya ini, doktor. Okey, yang saya sepanjang beberapa tahun ni memang setiap tahun operator lebuh raya memang terlibat dalam kempen keselamatan raya semua. Betul. Cuma kali ni kita nak minta a bit tambahan dari segi tumpuan kalau boleh. Okey, iaitu boleh tak kita bawa satu agenda yang sama, satu message yang sama, iaitu kurangkan kelajuan dan gunakan tali pinggang keledar belakang. Kita nak fokus kepada penggunaan tali pinggang keledar belakang. Sebab tali pinggang keledar depan ni mereka dah guna dah. Pemandu dah guna dah. Penumpang depan pun dah guna dah. So sekarang kita fokus hanya kepada tali pinggang keledar belakang. Dan pihak konsesi lebuh raya ada peluang sebab semua kenderaan akan lalu Toll Plaza, akan perlahankan kenderaan dan mungkin hampir berhenti. Dan pada kebiasaannya ada juga mereka jalankan aktiviti di sana di mana mereka buat advokasi, menyerahkan pamphlet ke, kadang-kadang menyerahkan hadiah ke, menyerahkan makanan ke apa. Kalau ada aktiviti sebegitu, boleh tak diselitkan sama, di mana mereka sendiri melihat kepada penumpang yang duduk di belakang, pakai ke tak pakai tali pinggang keledar. Jika tak pakai, boleh tak mereka pesan. So, yang itu akan jadi message yang direct. Betul. Sebab message lain semua dia akan jadi umum. So, yang itu direct kepada penumpang yang tak pakai. So, and then kalau kita dapat ulang benda yang sama, message yang sama, so saya rasa sedikit sebanyak kita dapat ubah. Kan? Sama juga bila sampaikan R&R, okey, sama juga kempen dia sama, kurangkan kelajuan, gunakan tali pinggang keledar belakang. Mungkin kalau ada sukarelawan ataupun staf konsesi sendiri yang tempat parking tu, bila kereta tu nak keluar balik, again tengok balik penumpang, pakai ke tak pakai. Kalau tak pakai, tegur balik. Sama juga dengan petrol station. Satu lagi lokasi di mana kereta akan berhenti, again tengok balik penumpang pakai tak. Kalau tak, boleh tak pesan. Dia lebih pada pesan. Sebab mungkin ada yang akan ubah. So kalau mereka ubah, mereka akan selamat. Betul. Sebab kita kena ingat, tali pinggang keledar belakang akan mengurangkan risiko kemalangan maut 50%. 50%. So kalau orang belakang tak pakai, dia bahaya. Tapi sekarang masalah tambahan dia ialah dia tak pakai, satu, so dia bahaya. Kedua is, walaupun pemandu depan pakai, disebabkan dia tak pakai, dia akan bergerak dan langgar pemandu depan dan membahayakan dia. So sebab tu kita minta satu tanggungjawab kepada pemandu ialah untuk pastikan dia sendiri pakai, pemandu, kemudian dia tengok balik belakang sama ada semua penumpang dewasa kat belakang dah pakai ke tak. Lepas pakai, baru dia gerak. So kalau setiap pemandu boleh jaga kluster dia saja, seperti mana majikan jaga kluster pekerja dia, kalau pemandu jaga kluster kereta dia saja, saya rasa secara kolektif kita dapat lihat dia punya impak dia. Untuk keluarga dia ialah zero kemalangan. Kalau majikan, untuk syarikat dia, untuk industri dia. Betul. Kalau setiap keluarga pun boleh ada visi sifar kemalangan,
sifar saman trafik. Trafik. Okay. Kita cuba tengok tahun ni. Kita cuba. Ini adalah percubaan yang perlu diterapkan untuk semua majikan, semua pengguna jalan raya pastinya untuk Syawal kali ini. Baik, Doktor, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita Malaysia Petang ini. Tapi sebelum itu, mungkin Doktor ada sedikit ucapan yang ingin diberikan kepada pengguna-pengguna jalan raya, secara ringkasnya ucapan raya dan juga mungkin peringatan mesra daripada Doktor. Okey, kepada semua penumpang, kepada semua pengguna jalan raya, kita mempunyai satu tanggungjawab yang bersama, iaitu kita kena pastikan keselamatan kita terjamin dan juga keselamatan orang lain pun terjamin. Yang paling mudah ialah kurangkan kelajuan dan gunakanlah produk keselamatan. Kalau kereta ialah tali pinggang keledar, kalau motosikal ialah topi keledar. Dan Malaysia mempunyai satu budaya yang cukup baik, iaitu budaya keselamatan. Betul. Di mana ialah daripada pagi kita ucap kadang-kadang selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam, selamat datang, selamat pulang. Satu hari penuh daripada pagi sampai malam, aktiviti tersebut kita kaitkan dengan ayat selamat. Boleh tak sekarang kita anjakkan lebih kepada jalan, dan pastikan jalan kita selamat, bukan saja pada keluarga kita, pada semua orang. Dan kita cuba dengan visi sifar kemalangan dan visi sifar saman trafik kepada semua kluster-kluster kecil. Dan saya pasti pada tahun ini kita dapat sambut Hari Raya dengan baik, dan kepada semua di luar sana, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okey, baik, itu dia dari Profesor Dr. Kulantayan K.C. Mani, Jabatan Kesihatan Komuniti UPM, Ahli Tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Terima kasih banyak-banyak Doktor atas perkongsian itu tadi, dan pastinya ini peringatan untuk anda semua pengguna jalan raya sempena Aidilfitri ini. Keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Saya kira itu saja perkongsian daripada kami di Malaysia Petang ini. Sehingga kita berjumpa lagi sama Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye-bye.